Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa kabar anda? Bersua lagi kita di channel Cikgu Pian. Untuk pertemuan kita kali ini, saya ingin berkongsi kepada anda satu lagi isu tentang pendidikan. Ianya berkisar berkenaan dengan pelaksanaan ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia atau SEGA bagi tahun 2020. Sebagai rekod pelaksanaan ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid di negara kita bagi tahun 2020 telah ditangguhkan ke satu tarikh yang belum diputuskan sebelum ini. Belum diputuskan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Pada kali ini, kita akan lihat satu surat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Surat ini bertarikh 28 September 2020 dan ia berkisar tentang pembukaan semula pelaksanaan ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid ataupun ujian SEGA bagi tahun 2020. Saya akan membacakan secara detail perkara-perkara yang terkandung di dalam surat KPM ini untuk sama-sama kita kongsi dan juga sama-sama kita mengetahui tentang beberapa perkara penting di dalam surat ini, terutama tarikh bila bermulanya ujian SEGA kini boleh dilaksanakan dan juga tentang beberapa cara ataupun garis panduan dalam pelaksanaan ujian SEGA ini. Okey, untuk itu mari kita lihat surat berkenaan. Okey, ini ialah surat Kementerian Pendidikan Malaysia, Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bertarikh 28 September 2020. Tajuk surat ini ialah pelaksanaan ujian standard kecergasan fizikal kebangsaan untuk murid sekolah Malaysia SEGA bagi tahun 2020. Dengan hormatnya perkara di atas dan garis panduan pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum Kementerian Pendidikan Malaysia KPM adalah dirujuk. Nombor 2, sehubungan dengan itu, Mesyuarat Profesional Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 30/2020 bertarikh 15 September 2020 telah memutuskan bahawa ujian SEGA perlu dilaksanakan pada bulan Oktober 2020. Oleh yang demikian, ujian SEGA akan dilaksanakan bermula 5 Oktober sehingga 5 November 2020 bagi murid berumur 10 hingga 17 tahun. Keputusan SEGA bulan Oktober merupakan keputusan rasmi murid bagi tahun 2020. Murid dan sekolah yang terlibat dengan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan atau PKPD sehingga 31 Oktober 2020 adalah dikecualikan daripada melaksanakan ujian SEGA. Maklumat terperinci berkaitan pelaksanaan ujian SEGA adalah seperti dalam lampiran B. Ujian SEGA juga perlu dilaksanakan dengan mematuhi garis panduan pelaksanaan SEGA bulan Oktober 2020 seperti dalam lampiran C. Okey, mari kita lihat lampiran B dan lampiran C ya.
seperti yang dilampirkan dalam surat ini. Okey, untuk lampiran B, ianya adalah berkaitan tentang pelaksanaan SIGA selaras pembukaan semula sekolah tahun 2020. Ada 9 perkara yang dinyatakan dalam lampiran B ini. Yang pertama, ujian SIGA dilaksanakan sekali sahaja, iaitu pada bulan Oktober. Okey, yang kedua, pelaksanaan ujian SIGA adalah mematuhi prinsip asas pencegahan COVID-19 yang telah dinyatakan dalam garis panduan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia dan garis panduan pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum. Yang ketiga, sekolah hendaklah memohon kebenaran ibu bapa atau penjaga murid sebelum melaksanakan ujian. Yang keempat, guru yang melaksanakan ujian SIGA perlu mengingatkan murid mengenai kepentingan amalan prinsip pencegahan COVID-19, iaitu mencuci tangan dengan air dan sabun atau sanitizer, dan amaran dari Kementerian Kesihatan Malaysia berkonsep peringatan termasuk penjarakan fizikal. Yang kelima, murid dan sekolah yang terlibat dengan perintah kawalan pergerakan diperketatkan sehingga 31 Oktober adalah dikecualikan daripada melaksanakan ujian. Yang keenam, guru hendaklah menanda TL dalam sistem PAJSK bagi murid yang tidak melaksanakan ujian SIGA disebabkan oleh PKPD dan ibu bapa yang tidak membenarkan murid melaksanakan ujian. Yang ketujuh, guru hendaklah mencatat skor yang diperolehi dalam borang SIGA sekolah rendah BSSR atau borang SIGA sekolah menengah BSSM seperti dalam lampiran D atau lampiran E. Kelapan, guru perlu mengunci masuk keputusan ujian SIGA dalam sistem PJSK, SPS, EPDM serta membuat pengesahan seperti dalam ketetapan berikut. Ujian SIGA 1 hingga 31 Oktober. Tempoh kunci masuk dan pengesahan keputusan SIGA juga sama 1 hingga 31 Oktober. 1 Oktober hingga 31 Disember. Tindakan ini ialah di bawah kawal selia penolong kanan pentadbiran, Panitia Pendidikan Jasmani dan guru PJ tahap 2. Yang kesembilan, guru perlu memuat turun slip keputusan ujian SIGA sebelum sistem ditutup bagi kegunaan murid, ibu bapa atau penjaga dan pihak berkepentingan seperti ketetapan berikut. Ujian SIGA bulan Oktober, tempoh memuat turun slip keputusan SIGA ialah pada 1 Oktober hingga 31 Disember. Okey, bagi lampiran C, ianya adalah berkaitan dengan panduan pelaksanaan SIGA Oktober 2020. Sekolah perlu mematuhi garis panduan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan yang telah ditetapkan, garis panduan pelaksanaan aktiviti sukan dan co-curriculum serta panduan pelaksanaan ujian SIGA yang telah diubah sesuai daripada panduan SIGA 2016 seperti berikut. 1. Kawasan pelaksanaan ujian SIGA hendaklah disanitasi sebelum dan selepas ujian dilaksanakan. 2. Laluan terarah dan sehala di kawasan pelaksanaan ujian perlu disediakan bagi mengawal pergerakan murid pada satu-satu masa dan mengelakkan kesesakan ruang. Yang ketiga, memastikan murid dan guru mencuci tangan sebelum dan selepas melakukan aktiviti. Yang keempat, memeriksa suhu badan murid sebelum melakukan aktiviti. Suhu badan yang melebihi 37.5 darjah Celsius tidak dibenarkan menjalani ujian. Yang kelima, memastikan murid tidak memakai pelitup separuh muka semasa melakukan ujian. Keenam, guru dan pembantu hendaklah memakai pelitup separuh muka semasa murid melakukan ujian. Yang ketujuh, guru hendaklah sentiasa membasuh tangan dengan air dan sabun atau sanitasi tangan sebelum, semasa dan selepas mengendalikan setiap murid. Yang ke-8, setiap permukaan peralatan ujian SIGA perlu disanitasi setiap kali sebelum digunakan oleh murid seterusnya. Ke-9, tapak kasut murid dan guru hendaklah disanitasi sebelum masuk dan keluar dari kawasan pelaksanaan ujian. Ke-10, memastikan penjarakan fizikal 3 hingga 5 meter. Ke-11, tilam senaman dalam menggunakan tilam senaman kalis air atau dialas dengan bahan kalis air yang boleh
disinfeksi berulang kali atau lapik pakai buang. Ke-12, span bagi ujian tekan tubi dan tekan tubi ubah suai hendaklah dibalut dengan bahan kalis air agar mudah disinfeksi setiap kali selepas digunakan. Ke-13, memastikan murid memakai stokin dan kasut yang bersih bagi ujian naik turun bangku, tekan tubi atau tekan tubi ubah suai dan ringkuk tubi separa. Ke-14, memastikan murid memakai stokin bagi pengukuran indeks jisim badan BMI dan ujian jangkauan meluncur. Ke-15, pelaksanaan ujian dilakukan mengikut kelas. Elakkan murid melakukan ujian sigak secara beramai-ramai. Ke-16, ujian sigak boleh dilakukan dalam dewan dengan pintu dan tingkap dibuka untuk pengudaraan, kawasan lapang berbumbung atau gelanggang permainan. Ke-17, prosedur ujian sigak seperti dalam buku panduan sigak 2016 diubah suai seperti berikut. Untuk pengukuran indeks jisim badan BMI, guru sahaja dibenarkan untuk mengukur tinggi dan menimbang berat badan murid. Bagi ujian naik turun bangku 3 minit, seorang pelaku sahaja dibenarkan berada pada satu bangku dan pembantu berdiri 1 hingga 3 meter di hadapan pelaku. Ujian tekan tubi atau tekan tubi ubah suai, pembantu berada 1 hingga 3 meter di hadapan pelaku. Begitu juga dengan ujian ringkuk tubi separa, pembantu berada 1 hingga 3 meter di hadapan pelaku. Dan yang terakhir, ujian jangkauan meluncur, guru sebagai pembantu untuk membaca jarak yang dicapai murid dan guru tidak perlu menyentuh lutut murid semasa murid melakukan ujian. Okey, ini ialah tentang surat pembukaan semula pelaksanaan ujian kecergasan atau sigak bagi sekolah di Malaysia, melibatkan sekolah dan sekolah menengah bagi tahun 2020, iaitu bermula pada 5 Oktober hingga 5 November 2020. Dan beberapa lampiran, iaitu lampiran B dan lampiran C yang saya bacakan tadi, berkisar tentang garis panduan pelaksanaan ujian sigak 2020 yang akan dilaksanakan pada bulan Oktober ini. Okey, itu sahaja perkongsian kita di channel Cikgu Pian kali ini. Jangan lupa like, subscribe dan share maklumat ini kepada rakan-rakan kita supaya mereka juga turut mengetahui tentang panduan pelaksanaan sigak Oktober 2020 seperti yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Sampai berjumpa lagi. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.